guys, bersama saya lagi dalam Alright Nopot Channel. Saman RM 20 juta ringgit. Siapakah yang disaman itu sahabat semua? Kalau kita imbas semula beberapa bulan lalu kalau saya tidak silap, ya, seorang pemimpin daripada UMNO yang pada pandangan saya seakan-akan beliau ini menjadi juru cakap kepada PAS. Itu seakan-akan lah ya. Apa pandangan Anda? Yaitu Akmal akan berdepan ya saman fitnah. Kerana mahu menjadi hero, tapi masalahnya membabi buta sahabat-sahabat semua. Pada pandangan saya tidak ada masalah ya untuk memperjuangkan hak ya, apatah lagi hak bangsa dan agama. Kerana itu semua perjuangan parti seperti mana PKR, UMNO, Amanah dalam kerajaan hari ini. Tetapi masalahnya jika kita bertindak membabi buta, itu adalah satu yang memperbodohkan diri dan sebagainya. Itu pandangan saya. Dan kerana itulah sahabat semua, hari ini Teresa Kok ya, kemarin sebenarnya telah membuat satu kenyataan yang mana dia akan mengambil tindakan undang-undang saman ya kepada Akmal Saleh ini. Jadi Teresa Kok file saman fitnah ke atas Akmal. Itu antara kenyataan media terkini ya daripada Teresa Kok juga sebagai naib pengerusi DAP memfailkan saman fitnah ke atas Dr. Muhammad Akmal Saleh. Ekoran kenyataan Ketua Pemuda itu terhadapnya berhubung isu pensijilan halal. Peguam Kok Tuan SN Nair and Partners menyerahkan writ saman dan penyataan tuntutan melalui Peguam Akmal Tuan Farid Azad & Co. Ya, pada 11 September lalu Malaysia kini melaporkan Kok telah menghantar surat tuntutan kepada Akmal bagi menuntut ganti rugi sebanyak 25 juta ringgit selain kos guaman dan kos lain yang berkaitan. Bagaimanapun Akmal berkata dia tidak akan tunduk kepada tekanan dan akan berdepan Kok yang juga ahli parlimen seputi di mahkamah. Dalam samanya, Kok berkata kenyataan Akmal adalah tidak benar dan palsu serta berniat jahat dan bernadah perkauman. Jadi menerusi tindakan sivil itu, Kok menuntut sejumlah ganti rugi, antaranya ganti rugi am, pampasan, teruk dan teladan. Dan selain itu juga dia memohon mahkamah untuk mengeluarkan injaksi untuk menghalang Akmal daripada mengulangi kenyataan yang didakwa menfitnah itu. Kok juga memohon faedah 5% setahun untuk jumlah yang ditetapkan mahkamah dan relief lain yang dirasakan sesuai. Dalam writ saman yang difailkan di Mahkamah Tinggi Melaka pada 14 Oktober lalu, Kok mendakwa Akmal membuat kenyataan itu menerusi video yang dimuat naik di TikTok, Facebook dan Instagram pada 7 September. Dia mendakwa kenyataan Akmal itu antara lain menunjukkannya sebagai nyonya tua, membayangkan sebagai seorang yang resis, tidak menghormati Islam dan tidak memahami isu pensijilan halal, tidak sensitif dan mengancam keamanan dan keharmonian negara. Jadi ekoran kenyataan itu, kata Kok lagi, dia mengalami tekanan mental yang teruk dan juga aib kerana diserang ya oleh walaun-walaun, diserang oleh pentaksub ya daripada pembangkang dan juga ya kepada yang menyokong kepada Akmal Saleh ini. Jadi itu antara writ saman yang telah pun sebenarnya diserahkan ya kepada peguam yang mewakili Akmal Saleh ini. Jadi sekali lagi kita mengharapkan walaupun dengan sombong dan angkuhnya Akmal ini ya mahu kononnya memperjuangkan atau melawan saman ini, tapi hakikatnya sahabat semua ya dia tidak akan ada peluang menang. Itu pandangan saya. Kerana apa? Salah satunya kerana di dalam Teresa Kok ini menyuarakan kebimbangan itu, dia bukan menyuarakan kebimbangan itu melalui dirinya sendiri, tetapi suara-suara peniaga, tidak kiralah peniaga halalkah, restoran yang tidak halalkah atau halal ya. Dan akhirnya pengumuman itu telah ditarik balik oleh kabinet ya kerana mereka memahami kepayahan ataupun kerisauan rakyat itu sendiri, pengusaha restoran. Jadi besarlah kemungkinan walaupun Akmal ini sengaja memperbodohkan dan juga menunjukkan kesombongan dirinya itu ya, mungkin peluang untuk beliau kalah itu agak besar sahabat-sahabat semua. Itu pandangan saya. Bagaimana dengan Anda? Adakah setuju atau tidak? Ya, Anda boleh berikan komen di dalam ruangan komen. Dan satu perkara semalam ya yang agak
membuatkan rakyat di Ipoh Perak ya begitu cemas ya, apabila letupan ya, bunyi letupan misteri di Ipoh ya telah berlaku, dan kenyataan polis hari ini ya mereka akan mengatakan polis akan mesyuarat dengan 20 agensi untuk menilai ataupun melihat apakah perkara itu. Jadi kenyataan polis ini menyatakan ya mereka akan mengadakan mesyuarat khas bagi 20 agensi yang terdiri daripada sektor awam dan swasta bagi membincangkan punca letupan dan gegaran yang berlaku di beberapa kawasan sekitar Bandaraya Ipoh, Perak Isnin lepas. Ketua Polis Perak, Datuk Azizi Mat Aris berkata, setiap agensi berkenaan perlu mengemukakan laporan masing-masing berhubung kejadian terbabit pada mesyuarat yang dijadualkan Selasa ini. Jadi buat masa ini katanya kejadian ini masih lagi misteri, dan saya telah arahkan timbalan Ketua Polis Perak untuk panggil semua ya untuk ya hadir sama dalam mesyuarat itu. Jadi kita mau pengesahan tentang perkara ini katanya. Sebagai pihak yang mengawal ketenteraman dan keselamatan, maka saya ambil tanggungjawab ini untuk tindakan lanjut, katanya kepada pada satu sidang media di bangunan Perak Darul Rizwan. Beliau berkata orang ramai tidak perlu khawatir kerana pada masa ini keselamatan terjamin. Ya, Isnin lepas satu gegaran kuat dirasai di beberapa kawasan di sekitar bandara ini, antaranya di Tasik Stadium Perak, Meru, Falim, Manjoy, Comor dan Sungai Siput kira-kira jam 11.06 pagi. Jam 11.06 pagi. Gegaran dalam tempoh beberapa saat itu turut disusuli dengan bunyi dentuman kuat hingga mengakibatkan orang ramai terkejut dan cemas. Jadi itu satu perkara yang masih menjadi misteri yang sedang dipantau dan disiasat oleh pihak berkuasa ya. Apakah penyebab dan kenapakah isu itu berlaku, sahabat-sahabat semua. Itu dua perkara. Perkara pertama, Akmal berdepan saman ya kerana mau jadi hero tapi bertindak membabi buta. Inilah dia peribahasanya, sahabat-sahabat semua. Akhirnya membawa masalah kepada dirinya. Walaupun bertindak sombong dengan memberikan respon sombong, angkuh kononnya akan melawan di mahkamah. Hakikatnya sahabat semua, seperti yang saya katakan, pada pandangan saya, Akmal ini akan berdepan kekalahan ya dalam saman yang dibuat oleh Teresa Kok. Jadi sahabat semua, bagaimana dengan anda? Adakah anda setuju atau tidak? Anda boleh berikan komen di dalam ruangan komen. Jadi terima kasih, izinkan saya untuk mengundurkan diri. Dan seperti biasa, peribahasa mengatakan tapapun kangkap 2 ton keinginan. Dalam bahasa Melayunya, tepuk dada, tanya selera. Sekian jadi daripada Alright Nopo Channel. Kita berjumpa lagi. Bye-bye.